Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas sirah tahun 4 pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa lah. Tak kira lah kelas kat sekolah ke, kelas online ke, kita jaga adab lah. Kita mulakan dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas sirah, yang mana kelas sirah tahun 4 adalah setiap hari Isnin pada minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulan. Jadi ini adalah minggu kedua dalam bulan 2. Jadi kita kelas sirah lah pada hari ini. Okey, pada kelas yang lalu, kita ulang kaji sikit dulu. Kelas yang lalu kita dah pun belajar tentang peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Siapa yang ingat tentang peristiwa ni? Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Apa yang berlaku dalam peristiwa tersebut? Yang pertama, Nabi beruzlah. Beruzlah tu apa? Mengasingkan diri. Jadi siapa yang cop. Siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 2. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin ni lah. Okey. Jadi yang antara cerita dalam peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira, yang pertama, ketika umur Nabi hampir 40 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW beruzlah, iaitu mengasingkan diri. Nabi beruzlah dekat mana? Dekat Gua Hira. Jadi dalam peristiwa sirah kita akan kenal 2 nama gua lah. Yang pertama Gua Hira yang kita belajar sekarang ni. Yang kedua nanti Gua Thur. Gua Thur tu dalam peristiwa hijrah. Itu nanti kita akan belajar lah. Tapi untuk sekarang ni kita kenal dulu namanya Gua Hira, tempat Nabi beruzlah. Kenapa Nabi beruzlah? Kenapa Nabi mengasingkan diri dekat Gua Hira? Jawapannya ada kat sini. Siapa yang ada buku teks boleh ambil pensel awak, gariskan. Kat sini jawapannya. Bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okay. Kemudian pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, pada umur Nabi 40 tahun. Nabi mula beruzlah umur Nabi hampir 40 tahun, belum betul-betul 40 tahun. Tapi bila sampai umur Nabi betul-betul 40 tahun, maka Allah mengutuskan malaikat Jibril. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu lah. Jadi malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Apa dia wahyu yang pertama tu? Iaitu surah Al-Alaq. Kita tak baca semula lah sebab kita dah baca pada kelas yang lalu. Kita cuma ulang kaji sikit-sikit je. Okey, apa wahyu yang pertama? Surah Al-Alaq. Saya nak awak-awak pelajar-pelajar semua hafal. Surah ni senang saja. Ayat 1 hingga 5. Kemudian apa yang berlaku
Selepas Nabi berjumpa dengan Malaikat Jibril, Nabi pulang ke rumah dalam perasaan takut dan gemetar. Lepas tu isteri Nabi, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, menenangkan Nabi, menyelimutkan Nabi. Kemudian isteri Nabi tersebut membawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Yang ini pun nama penting, kena ingat juga siapa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang juga penganut agama Nasrani. Jadi agama Nasrani ni di antara agama yang agama apa? Diturunkan kitab. Jadi pada ni Nasrani ni agama Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam. Okey. Jadi kitab diorang adalah kitab Nabi Isa, kitab apa? Kitab Injil. Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Jadi dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, semuanya telah disebutkan bahawa pada suatu masa nanti, pada akhir zaman nanti akan adanya Nabi yang terakhir. Daripada situlah Waraqah bin Naufal ni seorang yang begitu mengikut akan kitab agama Nasrani tersebut. Dia tahu bahawa kisah tentang Nabi akhir zaman, daripada bila dia dengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril suruh baca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Daripada situlah Waraqah bin Naufal menjelaskan, dia dapat tahu bahawa Nabi telah didatangi oleh malaikat dan dilantik menjadi Rasul. Okay, itu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Kemudian pada kelas yang lalu juga saya ada suruh awak buat nota perbincangan dalam kumpulan ni kan. Tapi ada seorang dua je yang hantar. Jadi untuk hari ni tolong buatkan sekali lah untuk nota yang kelas lalu lah. Okay. So kita pergi ke muka surat yang baru, pelajaran yang baru, muka surat 5. Unit 2, dakwah secara rahsia. Baca dan fahami. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia setelah turun ayat berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Jadi ini pun penting juga untuk kita tahu nama surah dan ayat dia. Jadi wahyu pertama yang Nabi dapat adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian perintah dakwah secara rahsia surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Siapa yang ada buku boleh ni kat sini, highlight sini. Okey. Muka surat 6. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia. Kenapa? Yang pertama sebab Allah perintahkan. Yang kedua, antara hikmah kenapa Allah suruh berdakwah secara rahsia, ini poin dia. Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Boleh dapat? Jadi dakwah secara rahsia ni dilakukan kepada siapa? Kita akan tengok pada unit 3 kejap lagi. Tak apa, kita tengok teruslah ke surat 7. Unit 3, orang yang mula-mula beriman. Jadi tadi diceritakan Allah turunkan wahyu yang kedua, surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5, menunjukkan perintah dakwah secara rahsia. Jadi dakwah secara rahsia ni Nabi berdakwah kepada siapa?
Nabi ajak orang masuk Islam, Nabi ajak siapa dulu yang mula-mula, yang jawapannya ada dekat muka surat 7. Kita tengok sini. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Boleh dapat? Siapa ada pensel boleh highlight buku awak. Kepada siapa dakwah secara rahsia? Ini kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta sahabat. Ada 3. Okey. Ahli keluarga, kaum kerabat dan juga sahabat-sahabat Nabi. Itu dakwah secara rahsia. Nabi mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu untuk beriman kepada Allah, memeluk Islam. Antaranya, siapa orang yang mula-mula memeluk Islam? Kita tengok dekat ni, jadual ni. Antara banyak-banyak nama ni, kalau awak dapat hafal 5, tu sudah bagus. Tapi kalau dapat hafal semua lagi bagus. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa? Isteri Nabi Muhammad SAW. Kita dah kenal nama tersebut dalam pelajaran yang mula-mula, peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Ada nama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, nama yang kedua orang yang mula-mula beriman, Ali bin Abi Talib. Siapa? Sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siapa? Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Zaid bin Harithah, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan anak angkat. Yang kelima, Abu Bakar bin Abi Quhafah, atau lebih famous, kalau awak pernah dengar, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu gelaran. Jadi nama penuhnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Teman rapat, sahabat rapat, kawan rapat, best friend Rasulullah SAW. Yang seterusnya, yang keenam, Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar memeluk Islam. Jadi lepas Abu Bakar menerima Islam, Abu Bakar pun buat dakwah macam Nabi. Abu Bakar ajak orang-orang yang Abu Bakar kenal lah, yang terdekat dengan Abu Bakar. Di antaranya Uthman bin Affan, dan nama-nama tersebutlah Zubair, Abdul Rahman, Talhah dan Sa'ad. Okey, jadi Nabi buat dakwah secara rahsia kan. Secara rahsia buat dekat mana? Kita tengok dekat muka surat 8. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bagi menjalankan dakwahnya. Jadi jawapan kalau ditanya dekat mana dakwah secara rahsia dilakukan, dekat sini, highlight. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang ini pun penting juga. Berapa lama dakwah secara rahsia dilakukan? Selama 3 tahun. Okey. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat ini. Jadi selama 3 tahun dakwah secara rahsia dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dianggarkanlah, dia bukan apa, dia agak-agak dianggarkan seramai 40 orang yang telah beriman. Tapi nama yang disenaraikan tadi ada berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je dia bagi. Ada 40 orang, dianggarkan 40 orang beriman. Yang dekat buku namanya ditulis 10 orang. Jadi kalau 10 ni pun awak tak dapat hafal, jangan sibuk nak tanya yang 40 tu lah. Okey, tak apa, hafal 5 saja pun dah cukup lah. Tapi kalau hafal 10 lagi baik. Okey, boleh. Itu saja untuk kelas hari ini. Jadi untuk latihan tugasan lah, tak ada latihan. Tugasan hari ini yang pertama, siapkan tugasan pada minggu lepas.
Iaitu buka buku teks muka surat 4. Muka surat 4. Dekat awak punya buku ni, tulis ni 3 Okey, tulis 3 ni sahaja. Sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira. Apa sebabnya? Yang tadi dekat, jawapannya ada dekat muka surat 2. Jawapannya ada dekat sini. Kenapa Nabi beruzlah? Bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Jadi jawapannya ada dekat muka surat 2 juga. Bila ditanya bila, maksudnya apa? Tarikh lah ataupun waktu. Jadi dekat sini ada 2 jawapan. Sama ada awak nak tulis ni pada malam 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah bersama 640 Masih, atau awak tulis ketika Nabi berumur 40 tahun. Dua-dua tu jawapan yang diterima, boleh. Nak tulis salah satu jawapan boleh, nak tulis dua-dua pun boleh. Yang ketiga kat sini dia suruh hafaz surah Al-Alaq. Tapi saya nak awak tulis. Tulis dekat buku. Tiru je dekat ni. Muka surat 3 ni, surah Al-Alaq. Okay? Salin semula dekat buku tu. Okay, tu tugasan yang kelas lalu. Dan tugasan untuk hari ini punya, dekat buku tulis juga, awak tengok buku teks muka surat 8. Yang pertama, hafaz surah Al-Muddathir. Kita tukar. Tulis surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Pendek je ayat dia. Boleh tengok dekat muka surat 5. Yang kedua, nyatakan sebab dakwah dimulakan secara rahsia. Kenapa? Supaya apa tadi tu? Dekat muka surat 6. Sebab dakwah secara rahsia. Okey ni, highlight. Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang mereka tak pernah dengar dan alami sebelum ini. Sampai habis tu lah. Okey. Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Itu sebab kenapa dakwah secara rahsia dilakukan. Siapakah, soalan ketiga, siapakah sasaran dakwah baginda? Sasaran ni maksudnya target. Faham ke target tu? Maksudnya Nabi berdakwah kepada siapa? Jawapannya ada dekat muka surat 7 yang saya suruh highlight tadi tu. Dakwah secara rahsia dilakukan kepada 3. Yang pertama, ahli keluarga, kaum kerabat serta sahabat-sahabat baginda. Okey. Apa beza ahli keluarga dengan kaum kerabat? Kaum kerabat ni lebih kepada saudara mara, sepupu, pakcik makcik kan. Ahli keluarga tu isteri ke, mak ayah ke dan sebagainya lah. Sahabat-sahabat tahulah kan sahabat-sahabat tu apa maksudnya. Okey. Okey, 3 sahaja. Tulis dekat buku. Yang pertama, tulis surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Yang kedua, nyatakan sebab dakwah secara rahsia. Tadi saya dah tunjukkan jawapan dekat mana. Yang ketiga, tulis siapakah sasaran dakwah baginda dalam dakwah secara rahsia. Pun saya dah tunjukkan jawapannya. Tinggal awak tulis sahaja dekat buku tulis. Alright. Okey, yang bawah ni kita bincang sajalah. Sumbang saran mengenai perkara di bawah. Senaraikan nama sahabat-sahabat yang mula-mula beriman. Ini tak payah tulis kat buku, awak hafal. Yang pertama, isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Yang paling senang lah. Yang kedua, best friend Nabi, sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun nak tulis nama penuh, Abu Bakar bin Abi Quhafah pun boleh. Silap tulis pula, hafal. Tak payah tulis kat buku. Yang ni tak payah tulis. Diskaun. Hafal sahaja. Siapa lagi orang yang mula-mula beriman? Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Siapa lagi? Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Siapa lagi? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Cukuplah 5. Penghayatan. Hendaklah menyeru kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Alright.
tahukah anda Khadijah adalah orang pertama beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sentiasa menjaga rahsia keaiban kawan-kawan. Apa maksud keaiban? Benda yang boleh memalukan kawan awak. Jadi contohlah, awak pernah nampak kawan awak terjatuh, tergelincir masa tengah naik tangga. Jadi awak diam, jangan cerita dekat kawan-kawan awak. Kalau awak cerita kat kawan-kawan awak, "You tahu tak, tadi dia jatuh tangga." Lepas tu kawan-kawan gelak. Tu maksudnya awak dah ceritakan keaiban kawan-kawan awak. Jadi tu sesuatu yang tidak elok lah. Jadi kita kena simpan rahsia tersebut. Jangan malukan kawan-kawan. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita berhenti di muka surat 9 insya-Allah. Jangan lupa siapkan tugasan nota tersebut. Okey, sekadar itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.